Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk lesson pada hari ini. Hari ini kita akan menggunakan loop cut dan juga modifier subdivision surface untuk kita membuat botol yang simple seperti yang kamu semua nampak sekarang. Sebelum kita belajar macam mana cara nak gunakan modifier dan juga loop cut, saya akan tunjukkan satu tips ataupun trik di dalam Blender ni yang akan membantu kita punya workflow dan kerja-kerja kita. Okey, sebagai contoh dekat sini saya ada 5 objek. Kan, kalau tengok 5 objek ni, katalah saya nak orbit pada objek yang di belakang sekali tu. Bila saya pusingkan ataupun saya orbit, dia tak orbit fokus pada objek tersebut. Dia menyusahkan lah kan. Saya kena zoom in. Even kalau saya zoom in dekat-dekat pun, bila saya orbit, something is not right lah. Dia tak orbit pada objek tu. So, cara mudah untuk kita fokus pada kita punya objek adalah dekat keyboard, tekan tanda tidal. Tanda tidal yang ada biasanya pada atas key tab. Tekan idle tu dan dia akan keluar view selected. Ini bermakna kita select objek tu. Sekarang barulah saya boleh orbit objek tu dengan mudah. Okay, lagi sekali, katalah saya nak zoom pada objek ni pula, tekan tidal and pilih view selected. So kita mengorbit pada objek-objek itu. Senanglah kita punya kerja nanti. Benda kedua yang saya nak share pada hari ini adalah dia punya pandangan. Setiap objek, kalau kita klik kanan, dia ada shade smooth, shade auto smooth dan shade flat. Okay, kalau shade flat, sekarang ni contoh sfera ni dia berada dalam shade flat. Bila saya pilih shade smooth ataupun shade auto smooth, barulah kita nampak dia punya permukaan yang licin sama dengan silinder ni. Kalau saya ambil shade smooth macam ni, shade auto smooth, bentuk dia macam tu. Okey, jadi untuk hari ni kita akan buat loop cut. Jadi untuk buat loop cut ni saya akan sediakan beberapa objek yang akan saya bentukkan. Okey, sekarang saya ada 3 objek yang mempunyai bentuk yang berbeza. Jadi kita akan buat loop cut pada contoh yang pertama dulu, contoh pada silinder ni. So saya select silinder tu dan masuk dalam edit mode. Okey, jadi apa yang loop cut ni buat? Loop cut ni dia akan membuat cut potongan-potongan mengikut permukaan objek itu. Sebagai contoh, okey, kalau saya tekan Ctrl R, automatically bila kita gerakkan kita punya mouse ke dalam objek tu, dia akan ada satu line kuning. Ini menunjukkan bahawa loop cut sedang dibuat. Dia belum buat lagi, dia cuma bagi tanda dekat mana loop cut tu nak dibuat. Okay. Jangan tekan apa-apa pada mouse, cuma kita gerakkan aja. Then dia akan buat tanda untuk loop cut yang pertama. Okay, loop cut ni, kalau kita klik kali pertama dan kita gerakkan, kita boleh pindahkan dia punya kedudukan loop cut tu. Okay, bila dia dah confirm, barulah kita klik. So kita akan ada polygon yang baru dekat sini. Tadi tak ada kan, sekarang dah ada. Okey, loop cut juga kalau kita buat ikut kawasan yang baru ni, Ctrl R, okay, dia akan buat satu loop cut di kawasan yang baru. Kalau saya scroll saya punya mouse ke atas, dia akan buat 2 loop cut. Kalau saya scroll lagi, dia akan tambah lagi, and dia akan tambah lagi, and dia akan tambah lagi. Dia akan memenuhkan kawasan tersebut. Dan sama juga kalau saya klik dan saya gerakkan, kita boleh gerakkan ke semua loop cut itu. Okay, loop cut ni kita boleh buat dia secara melintang ataupun secara menegak. Sekarang ni kita buat loop cut secara melintang. Okay, contoh kalau saya buat Ctrl R, okay, dia sekarang akan buat loop cut secara menegak. And saya boleh gerakkan saya punya mouse, saya boleh scroll saya punya mouse ke atas untuk tambah bilangan dan tarik scroll ke belakang untuk kurangkan dia punya bilangan. So loop cut ni kita boleh buat kalau kita nak tambah permukaan pada kita punya objek. Okay, kita buat contoh pada ini pula, objek yang simple. Masuk edit mode, tekan Ctrl R, kita boleh buat loop cut di bahagian melintang ataupun di bahagian menegak. Kita buat loop cut yang pertama,
Dan kita gerakkan ataupun kita scroll ke atas kita punya mouse untuk tambah satu bahagian. Dan bahagian sini pun kalau kita tambah loop cut ni, kita boleh tambah lebih. And sama juga sebelah sini, Ctrl R. Maybe sebelah sini saya nak satu saja. Kalau tu tekan, kita klik. Klik untuk confirm dia punya line. Okay, sama juga dengan objek yang kompleks ni. Okay, kita select objek ni, kita masuk dalam edit mode. Kalau saya tambah loop cut, okay, dia akan tambah loop cut di sepanjang permukaan tu. Dia akan ikut pada dia punya surface. Okay? Klik untuk confirm dan tolak untuk kita gerakkan dia punya loop cut, and klik lagi sekali untuk confirmkan. Ctrl R. Okay, so hopefully you can see dengan loop cut ni kita boleh membuat poligon-poligon yang baru based on daripada poligon-poligon yang kita dah ada. Dan daripada sini kita boleh buat every operation yang kita dah belajar pada lesson sebelum ni. Okey, sekarang kita akan tengok modifier pula. Okay, jadi untuk demo modifier ni, saya akan keluar kepada object mode dan saya akan tambah satu sphere. Add mesh UV sphere, and sphere tu saya gerakkan sikit ke belakang. Naikkan ni ke atas. And kita fokus pada sphere tu. Okey. And saya shade auto smooth. Okey. Bila kita shade auto smooth satu objek, secara kasarnya kita nampak objek tu macam licin, cantik licin. Tapi kalau saya zoom pada dia punya edges, pada bucu-bucu dia, kita boleh nampak dia sebenarnya tak licin pun. Dia ada satu petak, and satu petak. Jadi kita nak licinkan satu objek, kita kena letak modifier yang biasa kita akan guna. Pergi pada modifier tepi ni, klik pada add modifier. Inilah dia modifier yang akan banyak kita guna dalam kerja-kerja 3D, iaitu subdivision surface. Jadi bila saya klik subdivision surface, okay, kita boleh nampak dia punya bucu yang petak tadi tu dah hilang. Okay. Dekat modifier punya setting ni, kita boleh tambah dia punya level of viewport. Okay, perhatikan kalau saya naikkan dia punya value, sekarang value dia 1. Kalau saya pergi pada kosong, okay, nampak tu dia punya bucu, kita boleh nampak ada petak-petak yang tajam tu. Kalau saya naik pada 1, dia semakin licin. Saya tambah lagi 1, dia semakin licin. Okey, kita boleh tambah banyak-banyak macam mana pun, cuma dia akan memberatkan kita punya PC lah. Normally kita letak 2. 2 tu pun dah cukup banyak sebenarnya, sebab kita bukannya nak tengok objek tu secara dekat. Unless kalau kita memang nak zoom objek tu secara dekat, barulah kita gunakan level of viewport yang lebih. Okay, jadi sekarang kita punya sfera ni dah berada dalam keadaan yang cantik lah. Dia licin dan dia punya sisi dia licin juga, smooth. Apa jadi kalau saya tambah modifier pada saya punya cube ni? So cara dia sama. Pergi pada modifier punya properties, add modifier, and klik pada subdivision surface. Okay, sekarang kita nampak saya punya box ni dah jadi bentuk lain. Kalau saya shade auto smooth, dia dah hilang dah bentuk petak tadi tu. Okay, untuk kita betulkan kita punya objek ni, itulah guna loop cut yang kita dah belajar tadi. Okay. Contoh, kalau saya tambah loop cut dekat sini, saya tolak loop cut tu ke hujung sana, and saya tambah lagi, saya tolak dia ke hujung betul. So kita boleh dapat surface yang flat. Sama juga dengan bahagian depan ni. Kalau saya tambah loop cut dekat sini, saya tarik dia ke hujung, and saya tambah lagi satu loop cut, saya tarik dia ke hujung, dan kita boleh dapat permukaan yang flat, yang rata. So itulah guna loop cut. Loop cut ni kita gunakan kalau objek yang kita letak modifier subdivision
dia jadi pelik. Okey, contoh macam ni. Silinder ni. Bila saya masuk edit mode, dia masih lagi ada dia punya shape silinder, tapi silinder tu dah macam di squish sebab kita dah letak dia punya subdivision. Jadi untuk betulkan problem ni sama, kita tambah loop cut, tolak dia naik atas. Kalau masih lagi ada dia punya bentuk yang kita tak nak tu, Ctrl R, tolak lagi sampai atas. The same goes with bahagian bawah ni. Okay, saya masuk mode daripada tepi lah, senang nampak. Tambah loop cut dekat bawah ni, tarik ke bawah, and tambah lagi satu loop cut, tarik ke bawah. Now kita dah ada satu silinder yang ada subdivision punya modifier, tapi bentuk dia betul. Tak adalah bentuk dia tak betul. Okey, kalau objek yang ni pula macam mana? Okay, saya tambah modifier subdivision. Lagilah berterabur kan bentuk dia. Saya naikkan dia punya level kepada 2, shade auto smooth, and kita boleh masuk edit mode, kita boleh betulkan setiap bahagian ni. Contoh bahagian tangan ni, tolak tepi sana, dan tolak tepi sana. Okay, nah, nampak kan dia punya bentuk dah jadi makin dia bukan petak, dia bentuk yang organik, tapi makin cantik lah, makin betul lah bentuk dia, bukan bentuk yang pelik-pelik. So kita kena tengok lah bahagian mana yang kita perlu tambah loop cut. Kalau macam belakang ni, saya tambah loop cut, tarik dia ke belakang. Sama juga dengan atas ni, tambah loop cut, tolak dia ke belakang sana. Okey, sebelum saya demo macam mana cara nak buat botol, kita tengok satu lagi view dalam 3D yang banyak membantu kita punya kerja, iaitu view X-ray. Untuk enable X-ray, kita pergi kepada this one, toggle X-ray. Bila kita klik X-ray and kita gabungkan dengan viewport shading wireframe, kita boleh nampak dia punya segala-gala rangka dia, and kita boleh buat selection. Okay, katalah saya nak buat selection permukaan ataupun surface yang dekat atas ni. Saya nak buat selection ni, surface yang di tepi-tepi ni. Okay, cara mudah untuk kita select semua sekali, kita masuk pada X-ray, pergi pada pandangan tepi, and kita boleh select. So secara overall, kita boleh select the whole surface. Kalau kita buat X-ray, saya berada dalam viewport solid yang biasa ni. Bila saya buat selection kat atas ni, dia cuma select sebahagian, separuh je. Yang belakang sana dia tak buat selection. So to enable selection yang boleh sampai ke kawasan belakang tu, kita masuk pada X-ray. So kita dah berjaya select di semua bahagian belakang. Ini silinder tadi tu dengan subdivision punya modifier. Kalau tak ada subdivision modifier, kita boleh turn off kan subdivision punya modifier dekat sini, real time ni. Bila kita klik, ini bentuk asal dia, bentuk asal objek ni tanpa subdivision modifier. Kita letak subdivision modifier, dia jadi licin, bahagiannya licin. Jadi dengan teknik ni kita boleh buatlah segala shape yang berlekuk-lekuk, contohnya botol, pasu, gelas, anything lah. So sekarang saya akan demo macam mana untuk kita gunakan loop cut, macam mana untuk kita gunakan subdivision dan X-ray punya view untuk membuat satu botol minuman yang simple.
okey, bila dah siap satu botol, kita duplicate jadi banyak-banyak, kita ubah dia punya saiz, kita letak material yang berbeza. So kita bolehlah dapat objek yang mempunyai material yang berbeza. Jadi itulah contoh untuk hari ini, macam mana untuk kita gunakan subdivision punya modifier dan juga loop cut untuk menambah polygon serta membetulkan objek kita once kita dah letak subdivision punya modifier. Okey, itu saja untuk hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa untuk lesson yang akan datang. Sekian, terima kasih semua. Assalamualaikum.